Bangkit, bangkit. Bangkit rakyat. Undur, undur. Undur SPR. Ini mesej jelas. Semua rakyat tahu. Dalam negara, di luar negara. Ya, duduk, duduk. Bahawa penipuan besar berlaku. Minggu lalu, Presiden Republik Indonesia SP Yudhoyono mengundang saya mengadakan pertemuan, bincang soal kerjasama dua hala Malaysia-Indonesia, bincang perkembangan serantau, dan bertanyakan mengapa ada bantahan begitu kuat terhadap keputusan pilihan raya umum yang lalu. Saya jawab dan beliau mengerti. Bapak Presiden, bukan saja kami dapat majoriti sokongan rakyat, tetapi dalam sejarah Malaysia, inilah penipuan paling besar, kecurangan SPR untuk mempertahankan penguasa UMNO Barisan Nasional. 1,5 jam saya terangkan kepada seorang ketua negara jiran, pemimpin ASEAN, tentang kebobrokan, penipuan, kecurangan yang berlaku dalam Malaysia. Saudara, ini perkembangan yang baru. Walaupun ada beberapa pertemuan sebelumnya dengan Presiden Republik Indonesia, belum pernah diberi pengiktirafan begitu. Saya pergi atas undangan Presiden Republik Indonesia. Saya tidak pergi dan singgah Jakarta untuk bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. No, no, no. Saya beritahu mesej yang jelas. Kita di parlemen, luar parlemen, tak pernah batas atau melarang atau menolak kemungkinan perbincangan dengan sesiapa juga, termasuk dengan Datuk Seri Najib, pemimpin UMNO dan BN. Tetapi buat cara telus, panggil wakil-wakil rakyat, jemput pimpinan Pakatan Rakyat atau NGO, dan runding cara telus. Tak payah cara sulit-sulit muslihat. Apa yang harus kita takut? Sebab itu saya ulangi, tuntutan kita tidak ada tolak ansur. Kamu tahu ada penipuan, rakyat tahu, dunia antarabangsa tahu. Yang tak tahu hanya bahwa kerat kepala buruk pemimpin UMNO yang kerja dia tipu rakyat. Betul? Jadi oleh demikian, tuntutan kita ini bukan dua. Jelas, we have won the elections. We have a clear mandate. If there was no massive rigging and fraud, there will be clear, enormous support for Pakatan Rakyat. Saudara bayangkan, dengan semua dan segala tekanan penipuan yang saudara semua tahu, kita dapat 51%. Tanpa penipuan, dengan ruang di media dalam negara demokrasi, semua orang tahu. Yang bodoh dan penipu saja boleh nafikan bahwa sepatutnya mandat kita 60% undi popular rakyat Malaysia. Ini yang pertama. Sebab itu kita akan terus dengan bantahan dalam parlemen, luar parlemen, dalam negara dan medan antarabangsa. Ada yang mengatakan, mengapa saya pergi? Mengapa kita bicara dengan pemimpin-pemimpin luar? Kita pergi kerana Indonesia di antara negara yang mengatakan pertahankan demokrasi. Buat apa kita sokong Aung San Suu Kyi di Myanmar? Mengapa Malaysia sibuk pasal demokrasi di Myanmar? Tak tahukah Aung San Suu Kyi ada ruang dalam televisyen Burma? Kita tidak ada 1 minit pun ruang. Lebih teruk daripada Myanmar. Ini perangai pemimpin UMNO Barisan Nasionalnya ada sekarang. Jadi saudara,
saya ingin ucapkan penghargaan kepada saudara, terutama pemimpin muda NGO. Ya, kadang-kadang mereka lebih keras, lebih laju kepada kami. Tapi kami tahu rasa derita rakyat, sengsara berjuang dengan pelbagai tekanan. Paling akhir, Datuk Usam itu naik Presiden PAS, ditangkap, tak tahu apa tuduhannya, sewenang-wenang. Apa kami ini kuli? Kami ini agak bangsat di kalangan pimpinan UMNO. Berapa orang pemimpin UMNO yang bicaranya menghina orang Melayu, menghina orang Cina, menghina agama, menghina hukum, menghina syariat Islam, menghasut rakyat, meminta kami dibunuh. Mana ada tindakan? Saya nak tanya pemimpin-pemimpin polis, apa negara ini dua standar? Kami ini bangsat, hanya pemimpin UMNO yang berharga. Make sure you understand the law, respect the constitution. Sebab itu saudara, kita berhimpun. Ya, rakan-rakan Cikgu Bat dan pemimpin lain tahu, dan saya ucap terima kasih. Walaupun suara setengah-setengah sebahagian daripada polis kasar bukan main, tetapi perhimpunan kita di Padang Merbuk ini diberi laluan tanpa gangguan. Untuk ini saya ucap terima kasih kepada mereka. Saya dapat banyak permintaan daripada penyokong-penyokong kita, Melayu, Cina, India, yang minta supaya ditangguh sebab cuaca tidak mengizinkan. Di Brickfields, Nurul Izzah minta ibu-ibu yang bawa anak kecil pulang sebab takut dengan jerbu ini mengganggu kesihatan. Ramai yang ambil keputusan tidak bersama kerana cuaca tidak mengizinkan kita berhimpun di khalayak ramai. Tetapi bagi saudara yang hadir, saudara yang tahu risikonya, saudara yang tahu harga pengorbanan dan apa arti kebebasan dan kemerdekaan, saya bagi pihak rakan-rakan pimpinan Pakatan Rakyat dan seluruh yang hadir, salut, tabik hormat atas keberanian saudara. Saudara, saya juga dihubungi, dan walaupun kita diberikan izin, cadangannya ialah untuk kita setelah berkumpul kemudian berlarak ke Stadium Merdeka dan berakhir perhimpunan di sana. Saya lebih kurang setuju kerana perhimpunan itu akan menyaksikan perarakan begitu ramai. Saya bincang dengan pimpinan sebentar tadi awal sebelum saya datang. Dengan cuaca yang ada sekarang, dengan keadaannya begini, mereka mencadangkan supaya kita teruskan saja di Padang Merbuk, dan saya setuju. Tapi saya ingin ulang, pada peringkat awal memang saya mengusulkan dari perhimpunan ini dengan persetujuan pihak keselamatan berarah ke arah Stadium Merdeka. Tetapi kerana keadaan dan yang bergerak daripada Brickfields, Masjid Negara, Universiti Melaya, Sogo dan lain-lain, itu bergerak agak lewat dari jadual. Sampai di sini pun lambat. Jadi kita ada perubahan sedikit. Saya tidak mau TV3 utusan biasa lah, buat apa pun tak kena. Jadi kita tak peduli mereka. Tapi saya nak jelaskan kerana saya nak honor my commitment. Tapi sudah, yang kita bantah ini harus jelas. Yang saya kesalkan ialah UMNO BN ini sudahlah kalah, sudahlah minoriti, tapi perangai ini tak ubah sikit pun. Sombongnya terus, hina orang terus, fitnah terus, rompak terus. Yang ini yang kita tak boleh terima. Tak ada langsung ada tawaduknya, humility-nya, rendah dirinya, mengatakan yes, kami dah buat segalanya, tetapi kami dah tewas
tewas. Dan sekarang dia perintah, ada kesediaan untuk unding, bincang dengan baik? Tidak ada. Setiap malam media UMNO BN dia serang kita sebagai penjenayah, pengkhianat, kuli dan hamba. Saya nak jawab satu saja. Kamu jangan buta kenyataan. Kamu tahu dengan segala penipuan yang ada, kamu kalah dalam pilihan yang lalu. Majoriti rakyat bersama kami. Jadi sebab itu saudara, saya ulang apa yang disebut oleh rakan-rakan. Pilihan raya 13 belum selesai. Mereka hanya guna mantra yang sama. Sudahlah Anwar, dah kalah. Biar kerajaan jalankan kerja. Kerja apa? Kerja rompak. Kerja apa? Naik harga barang. Kerja apa? Bagi 1,5 bilion sukuk kepada saya Mokhtar. Kerja apa? Bagi bilion ringgit kepada Tauke Judi Ananda Krishnan. Minyak petroleum di pesisiran pantai Sarawak. Itu kerja mereka. Have they changed? No. Is there good governance? No. Is an attempt to clean the government from corruption, abuse of power, and arrogance of power? No. Apa pilihannya? Rakyat mesti bersuara dan bangkit. Jadi saudara, saya ulangi, kalau mereka serius, mesti ada kesediaan. Pertamanya, menolak SPR. Nak pertahan apa? Tan Sri Aziz akui, ya, dia gagal kendali. A very simple matter. Black ink. Dakwat kekal, indelible ink. Budak tingkatan 3 pun tahu beli dakwat kekal dengan dakwat biru biasa. Ini bodoh, lebih bodoh daripada anak-anak sekolah rendah. Kemudian bercakap dengan sombong dan angkuh timbalan ketua SPR Wan Ahmad. Sombong dia menjadi ketua cawangan UMNO. Tak malu, kamu penipu, kamu tak layak, kamu dibenci oleh rakyat, kamu bicara dengan sombong dan angkuh menghina rakyat. Ini manusia yang patut didakwa di mahkamah. Jadi perkara pertama, SPR must go. Saya nak bagi tahu untuk Sri Najib, saya nak bagi tahu Menteri Dalam Negeri Zahid Hamidi, jangan ugut rakyat. Mengapa kamu nak pertahankan SPR? Bukti nyata, clear incompetence, clear dereliction of duty, clear abuse of responsibility. Kamu dah hilang mandat kamu, tapi UMNO tak sanggup ambil tindakan kerana jasa dia kepada UMNO. Ini pertama. Yang kedua, hal yang kita bicarakan, jangan hina rakyat. Saya tak peduli, rakyat saya sebut. Kamu hina Melayu, kami lawan. Kami hina Cina, kami lawan. Kamu hina India, Dayak, Kadazan, kami lawan. Tetap jangan main isu perkauman. Orang Melayu ada maruah. Kamu tipu Melayu. Kamu kata Melayu dapat semua di negara ini. Kamu menganggap Melayu ini rasa selesa. Padahal kamu tahu orang Melayu di antara paling keparat miskin dalam negara kita. Tengok sekitar Kuala Lumpur. Paling miskin Melayu. Paling kuat propaganda mengatakan ini negeri Melayu. Orang Cina ini keluarga kita. Dia bekerja, lahir di sini, diiktiraf sebagai warga negara sendiri. Kamu tiada hak untuk hina mana-mana anak Cina atau anak India negara ini. So, ini komitmen kita. Dan alhamdulillah, betapapun suara mereka, nada kita, prinsip kita diterima oleh rakyat. Dan dengan segala penipuan 51%, perkiraan Kit Siang saya dengar hari itu di Johor,
tak kurang kalau betul clean fair elections dengan mood yang ada sekarang, 60% itu dalam genggaman kita. Syukur alhamdulillah. Jadi saudara, saya ingin seru kepada saudara, apapun tindakan boleh kita buat, tapi pastikan kita ikut jalur yang aman. Jangan bagi ruang provokasi, jangan ada ruang pergaduhan, supaya kita boleh lakukan perubahan ini secara aman. Bagi kami, saya ulang, walaupun ramai yang usulkan supaya kita boykot parlimen, saya mengatakan pertama, kita telah usulkan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai calon speaker Pakatan Rakyat yang mempertahankan maruah parlimen. UMNO nak pertahankan cara lama, nak pertahankan speaker bagi pihak UMNO untuk lakukan cara diktator, menghina calon wakil-wakil rakyat Pakatan Rakyat, usir mereka keluar. Sidang yang lalu saya kena usir, Karpal kena usir, Gobin kena usir, Siva kena usir, Azmin kena usir. Ini apa? Parlimen otak engkau macam tu. Orang dipilih oleh rakyat, berempas pulas kamu guna kuasa sewenang-wenang. Sebab itu saya nak tanya, kalau kamu nak hormat parlimen, kewibawaan parlimen, Datuk Kadir bekas Hakim Mahkamah Persekutuan tak pernah kempen untuk kita, tak pernah jadi ahli PAS atau keadilan atau DAP, tak pernah keluar kenyataan menyokong Pakatan Rakyat. Tapi oleh kerana dia bekas Hakim Mahkamah Persekutuan, kita ketengahkan dia lawan orang yang terang-terang menjadi alat perkakas UMNO untuk mengalahkan Pakatan Rakyat. Inilah sebabnya di antara lain. Keduanya kerana pada hari berikutnya, Baduli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong akan merasmikan sidang parlimen. Ketidakhadiran kita, walaupun tujuannya itu menentang penipuan pilihan raya, akan disalah tafsirkan sebagai menghina kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Sebab itulah pimpinan Majlis Pakatan Rakyat, Tok Guru Hadi Awang, mewakili PAS, Kit Siang, mewakili DAP dan Azizah Pimpinan Keadilan dalam mesyuarat mengatakan wajar kami bersama untuk lawan di luar parlimen dan lawan di dalam parlimen, lawan menolak kemungkaran UMNO Barisan Nasional, lawan sehingga rakyat menang bertahan.